KPM. Untuk malam sayembara puisi ni, Irfan rasa Irfan kena rancang satu aktiviti yang cukup menarik. Irfan rasa kita kena letak pesta pantun mungkin. Pesta pantun. Okey, lepas tu mungkin kita boleh ada, apa kata yang ini? Yelah, sebab kita nak menaikkan semangat murid-murid kita ni, deklamasi sajak. Okey, lagi kita tambah, mungkin kita boleh tambah lagi satu persembahan. Kerana menarik tu. Bagus. Cikgu datang dari mana, cikgu? Pengerusi bersatu. Ni dah buat dah Terima pun. kasih. Ya. Apa yang dirancang tu, Irfan? Okey, untuk malam sayembara puisi ni pada rancang cikgu, kita boleh adakan pesta pantun. Ya, bagus. Lepas tu kita boleh adakan deklamasi sajak dan menarik. juga persembahan. Persembahannya macam mana tu? Persembahan ni saya kurang pastilah cikgu. Cikgu tambah sikit lah kalau Boleh. macam tu. Jadi mungkin persembahan kita boleh ambil elemen-elemen menarik. Persembahan mengikut negeri. Mengikut negeri, contohnya cikgu? Mungkin kita boleh tambah ada Dikir Barat. Dikir Barat dari ada Kelantan. Boria sikit. Dari Penang. Ada Dondang Sayang. Okey. Boleh masuk Ghazal sedikit. Apa tak pun Zapin ke cikgu? Zapin pun boleh. Okey. Jadi itulah yang dapat menunjukkan kreativiti kita dalam merancang dan merencana program. Betul cikgu. Irfan buat catatan ya apa yang kita Baik, bincangkan cikgu. tadi. Tak ada masalah. Irfan akan letakkan semua kat sini cikgu. Jadi inilah antara perancangan yang kita kena buat kalau kita nak buat satu program besar macam ni. Malam sayembara puisi. Okey cikgu, terima kasih. Jom, apakah kita tengok latihan murid kita? Cikgu pun nak tengok juga Mari apa kita. yang telah dibuat oleh murid-murid kita. Assalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini sebenarnya kita akan sama-sama belajar tentang bahasa Melayu, bahasa kebangsaan negara Malaysia. Dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya hari ini. Irfan persilakan Cikgu Latifah Tarkib, Guru Cemerlang Bahasa Melayu dari SMK Agama Johor Bahru, Johor. Assalamualaikum Cikgu Latifah, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar Irfan? Alhamdulillah, cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Lama juga kita tidak berjumpa. Betul, tapi kali ini dipertemukan lagi untuk slot menengah atas Alhamdulillah. bahasa Melayu. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Irfan persilakan Cikgu Nur Zainal Youth dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar? Terima kasih kerana turut serta bersama kami untuk episod hari ini. Dan kita juga cikgu dengarnya ada murid-murid dalam talian, betul ke? Betul, kita ada 4 orang murid-murid daripada SMK Agama Johor Bahru, sekolah cikgu. Okey, apa kata cikgu perkenalkan siapa mereka sebenarnya? Baiklah, apa khabar anak-anak yang berada dalam Google Meet? Semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Baiklah. Bertenaga nampaknya. Abang Irfan mesti tak sabar untuk mengenali adik-adik yang berada dalam Google Meet. Cikgu kenalkan yang pertama, kita ada Muhammad Hassan. Angkat tangan Hassan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Dan kita ada Alif Humaidi. Apa khabar Alif? Khabar baik. Khabar baik. Okey, itu kita bersama dengan 2 ekor kumbang. Ya. Yang bunganya cikgu? Kita ada Bunga, ada Putri, ada Ya. Siti. Ya. Kita ada Putri Nur Jannah. Yang angkat tangan sikit, Jannah. Apa khabar? Hai Jana. Alhamdulillah sihat cikgu. Dan kita ada Siti di sini. Ada Siti. Siti Okey. Nur Rusdina. Apa khabar Siti Nur Rusdina? Baik cikgu. Alhamdulillah. Cikgu pun sihat kan? Alhamdulillah. Kita dah bersemangat cikgu hari ini nak belajar tentang bahasa Melayu. Tapi mungkin cikgu boleh kaitkan dengan gimmick kita tadi. Itu siapa? Pengerusi apa tadi cikgu? Betul tu Irfan. Untuk pengetahuan murid-murid yang berada dalam Google Meet dan yang sedang menonton, aksi lakonan kami tadi menunjukkan situasi yang berlaku di sekolah. Tadi Abang Irfan melakonkan watak sebagai pengerusi Persatuan Bahasa Melayu. Betul. Yang cikgu berikan tugas untuk merancang aktiviti satu program yang dinamakan Malam Sayembara Puisi.
dan ada beberapa aktiviti yang telah dicatat. Begitulah perjalanan organisasi persatuan di sekolah yang berkait dengan kepimpinan. Oh, jadi topik kita pada hari ini cikgu ialah Ya, belia harapan negara. baik cikgu. Jadi jom kita mulakan kelas kita. Baiklah, cikgu percaya murid-murid dalam Google Meet dan juga Abang Irfan pun dah tak sabar kita tengok apa tajuk cikgu pada hari ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar satu lagi tajuk dalam Bahasa Melayu tingkatan 4 iaitu Belia Harapan Negara. Baiklah, untuk segmen yang pertama cikgu namakan Wibawa Pemimpin Belia. Ya, sebab contoh macam Irfan tadi merupakan golongan belia. Betul? Irfan dah 30 tahun ke? Belum lagi cikgu. Belia antara umur 15 hingga 30 tahun. Okey. Itulah termasuklah murid-murid yang berada dalam Google Meet. Inilah antara belia yang perlu kita pupuk dengan kewibawaan kepimpinannya. Dan pada hari ini cikgu harap murid-murid akan dapat membuat rumusan sebab kemahiran kita hari ini ialah bertutur. Bertutur. Bertutur membuat rumusan tentang tajuk kita pada hari ini iaitu belia harapan negara dengan kritis dan bernas dan pada masa yang sama menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan betul. Sebelum tu cikgu ada sebut rumusan tadi kan? Betul cikgu. Cikgu beritahu kepada murid-murid yang sedang menonton, rumusan di sini bermaksud membuat kesimpulan tentang tajuk, tentang isu yang kita bincangkan. Dan cikgu sebut juga tadi kritis. Kritis maksudnya apabila kita memberi pendapat, dia tidak begitu senang macam setuju ke tak setuju, dia kena ada memberi pertimbangan, justifikasi. Ada hujahannya. Ya, kalau bersetuju, kenapa? Ya, jadi itu kita kata kritis. Dan satu lagi cikgu ada sebut bernas. Bernas bermaksud apabila kita memberikan pendapat, pendapat itu ada isi. Ada isi. Dia bermakna. Okey, faham. Bukanlah kita kata bercakap kosong. Ada unsur intelektual ni cikgu. Betul. Di situ kita nampak apabila murid-murid melakukan aktiviti merumus, kita akan mengambil berat tentang perkara-perkara tadi, iaitu bila dia bercakap, dia ada makna. Iaitu kita kata tadi apa? Bernas. Dan dia akan menggunakan bahasa yang betul, yang tepat dan gramatis. Jadi itulah untuk pengenalan apa yang akan murid-murid dalam Google Meet kita pelajari pada hari ini, Irfan. Baik cikgu, tadi kita ada belajar tentang beberapa jenis perkataan, contohnya bernas, rumusan dan juga lagi satu cikgu, kritis. Betul. Bagaimana pula dengan perkataan wibawa cikgu? Apa yang dimaksudkan dengan wibawa sebenarnya? Bagus ya. Jadi Irfan, murid-murid pada hari ini perlu tahu satu perkataan lagi, iaitu bila kita berkait tentang kepimpinan, wibawa ni ialah terampil. Bagaimana dia kalau macam contoh tadi kita tengok Irfan sebagai pengerusi, wibawanya dia boleh mengendalikan aktiviti dalam persatuan. Okey. Cikgu bagi arahan, Irfan dah boleh buat. Faham. Keterampilan, wibawa dan pada masa yang sama menunjukkan kebolehan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Okey, itulah maksudnya dengan perkataan wibawa, di mana kita bawa satu keterampilan yang tinggi untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang diberikan. Ya, betul. Terima kasih Cikgu Latifah. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Latifah di sini belajar tentang bahasa Melayu dan tajuk kita adalah Belia Harapan Negara. Jadi maksud belia tadi adalah mereka yang berumur 15 sehingga 30 tahun Cikgu. Jadi termasuk saya dan juga murid-murid yang menonton di rumah dan juga di studio. Baik Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula diskusi kita sebenarnya? Baiklah Irfan dan murid-murid yang berada dalam Google Meet dah bersedia? Kalau dah bersedia, tunjuk tanda 2 bagus. Tunjukkan. Kita tengok 2 bagus. Baik. Okey. Dah bersedia cikgu. Inilah dia murid-murid yang cemerlang. Dia sentiasa menunggu. Baik, kita tengok. Cikgu bagi tajuk ini, belia positif berwibawa. Kalau kita kata tentang berwibawa ni, dia sentiasa positif, Irfan. Saya setuju. Sentiasa cikgu bagi tugas, ya cikgu. Irfan akan buat cikgu. Itu ialah positif.
Ya. Dan apa yang cikgu akan bincangkan nanti? Untuk segmen yang ini, murid-murid kita mula dengan murid-murid memberi pendapat. Apa agaknya ciri-ciri pemimpin idaman mereka? Dan cikgu menggunakan bahan di dalam buku teks yang ada di depan cikgu ni, buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4, halaman 218-219. Dan untuk aktiviti bertutur kali ini, cikgu akan menggunakan roda. Kita putar roda. Kita putar roda? Ya, untuk memberi pilihan kepada murid merasakan debarannya. Saya pun rasa, cikgu. Siapa yang terpilih nanti. Yeah. Dan pada masa inilah cikgu akan menilai untuk pentaksiran bilik darjah bagaimana mereka bertutur untuk membuat rumusan. Isu kita hari ini ialah isu kepimpinan. Baiklah, kalau dah bersedia, kita mula yang pertama ni. Cikgu nak dengar juga. Kita dah bercakap berdua kan? Betul, cikgu. Irfan mesti nak dengar suara adik-adik dalam Google Meet. Pasti. Siapa nak mula? Pemimpin idaman saya. Ya. Cikgu nak tahu juga sebab tajuk pemimpin idaman ini merupakan antara soalan-soalan dalam penulisan karangan. Okey. Ya, untuk dimensi kerjaya dan juga peribadi. Baik, ada sesiapa nak mulakan? Saya pun nak berikan pendapat dulu. Saya cikgu. Nampaknya Hasan Okey, dah Hasan. Silakan. Silakan Hasan. Apakah agaknya ciri-ciri pemimpin idaman? Hasan, silakan. Baiklah cikgu. Pendapat saya, ciri-ciri pemimpin idaman ialah pemimpin yang mementingkan keselamatan. Ciri-ciri keselamatan secara fizikal ini amatlah penting agar kesejahteraan dan keselamatan rakyat sentiasa terpelihara dan terjamin. Sebagai contohnya, prasarana di tempat-tempat awam dinaik taraf dari segi keselamatan dan diselenggara secara berkala demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua pengguna. Natijahnya, kita semua dapat hidup dengan selesa dan selamat. Hidup Hasan. Ya. Wah, macam Wahibi lah, cikgu. Betul. Ini Okey. antara elemen penting. Keselamatan. Jadi, macam Irfan, macam Hasan dan juga rakan-rakan lain, di sekolah juga mereka menggunakan prasarana di sekolah. Dan Betul. keselamatan ini merupakan elemen Yang sangat penting. Di sekolah kita ada 3R. Keselamatan, keceriaan dan satu lagi ialah kesejahteraan. Jadi, semua ini merupakan perkara-perkara yang perlu diambil berat ketika kita menjadi pemimpin belia. Betul, cikgu. Dan kita dengar lagi seorang. Boleh, cikgu? Siapa pula kali ni nak bantu? Angkat tangan. Izinkan saya cikgu. Jannah. Oh, Jannah. Silakan Jannah. Ciri-ciri pemimpin idaman saya pula ialah pemimpin yang menyediakan kemudahan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Contohnya, menyediakan peranti dan kemudahan capaian internet kepada pelajar yang memerlukan agar mereka berpeluang untuk menerokai maklumat demi kelangsungan pembelajaran yang lebih berkesan. Saya setuju, Pada Abi masa Jannah. yang Oh, sama, ada lagi? saya juga mengimpikan pemimpin yang kaya dengan idea kreatif yang cenderung menggalakkan golongan belia aktif dalam penghasilan pelbagai rekaan yang mempunyai ciri inovatif dan kreatif. Ya, Okey, ada terima disebut di situ kasih. kreatif. Seperti Irfan lah buat tadi. Macam saya ke? Persembahan ada kreativiti. Betul, Kan. ya. Maknanya Jannah mengimpikan pemimpin yang memberi ruang dan peluang betul. kepada golongan muda yang kita tahu banyak idea. Mereka sangat kreatif, sangat inovatif kita berikan laluan. Jadi kita boleh ambil contoh ini untuk tugasan yang seterusnya. Oh, ada tugasan lagi, cikgu? Ya, ada. Hari ini Okey. kita ada banyak aktiviti bercakap, Irfan. Boleh, tak ada Ya. masalah. Baiklah. Kita dah dengar 2 orang wakil daripada murid-murid dalam Google Meet. Tetapi ada lagi beberapa tugasan yang kita nak buat selepas ini. Sebelum tu, cikgu nak beritahu kepada murid-murid yang sedang menonton, yang berada dalam Google Meet, kita boleh buka buku teks masing-masing. Muka surat berapa, cikgu? Muka surat 218-219. Okey. Ya. Cikgu, boleh tak izinkan saya untuk ambil buku teks? Silakan, Irfan. Saya pun nak buka dekat sini sebagai okey. murid, cikgu. Jadi 218, inilah bahan yang akan kita gunakan dalam aktiviti pembelajaran pada hari ini. Ya, tetapi kalau Irfan tengok ada banyak maklumat-maklumat penting di sini, tetapi cikgu ambil beberapa sahaja untuk membolehkan kita menguasai dan membuat rumusan dengan lebih baik. Ya. Jadi dah jumpa tak tu muka surat berapa? Jumpa, cikgu, 218 di sini. Okey, boleh tunjuk kepada rakan-rakan di dalam talian dan juga Okey. sedang menonton. Baik, Baiklah. Cikgu dah ambil beberapa maklumat pada halaman 218 dan 219.
cikgu dah rangkakan sebagai satu teks yang mudah. Jadi cikgu minta murid-murid dalam Google Meet, cikgu minta seorang untuk bantu cikgu bacakan. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa yang nak tolong cikgu? Sila. Saya cikgu. Semangat tu kita nak. Silakan Alif. Silakan Alif. Belia pada dekad ini menghadapi pelbagai cabaran dan bersaing untuk mencapai kemajuan dalam hidup. Oleh itu, para belia perlu bersiap siaga dan mengasah potensi diri untuk menangani kesukaran demi kesejahteraan hidup. Belia yang akan mewarisi kepimpinan negara perlu sensitif dan prihatin akan nilai dan budaya masyarakat serta penjagaan alam sekitar. Cantik. Terima kasih Alif. Terima kasih Alif. Dan kalau Irfan tengok dalam teks itu cikgu ada warnakan merah. Betul, cikgu. Pada beberapa istilah. Itu merupakan antara potensi diri yang perlu murid-murid ada sebagai golongan belia, iaitu cikgu warnakan pertama sensitif dan prihatin. Maknanya apabila kita melakukan sesuatu tugasan, kena ambil cakna sensitif dengan masyarakat yang berada di sekeliling kita. Contoh murid-murid dia ada minat yang berbeza kan. Mungkin ada yang suka berpantun. Betul. Ada yang suka bersajak. Betul. Ada yang suka menyanyi. Jadi itu merupakan keprihatinan dan sensitiviti. Baik. Dan ada satu lagi, petikan. Siapa nak sambung? Saya cikgu. Silakan Rushdina. Pada masa yang sama, belia perlu mempunyai kebolehan dan keupayaan dalam mendorong seseorang untuk sesuatu yang lebih baik. Dalam erti kata lain, belia perlu berdaya upaya untuk saling mendorong dan memotivasikan diri sendiri serta orang di sekelilingnya untuk menjadi lebih baik. Ya, Saya setuju maknanya cikgu. Pemimpin itu perlu bukan saja untuk diri dia, kena optimis. Dia kena bantu kawan-kawan lain juga untuk Berjaya berdaya sekali. saing. Ya, bersama-sama. Jadi itu dua ciri lah potensi yang perlu ada dalam kalangan pemimpin belia. Jadi maklumat yang baru saja kita dengar ini mungkin murid-murid dalam Google Meet boleh guna untuk tugasan seterusnya. Baik. Kita tengok apa cikgu sediakan untuk mereka ni. Sebelum kita mula merumus, cikgu nak bagi Teknik dulu. teknik macam mana nak merumus yang mudah. Semua orang boleh melakukannya. Cikgu bagi formula di sini 2W tambah 1E. Apa 2W tu? Ini merupakan perkara asas yang murid-murid guna. Apa, siapa, di mana, bagaimana, berapa. Jadi cikgu pilih dua saja. Apa, mengapa. Apa dan What mengapa, okey. dan why. Apa pendapat dia? Mengapa dia berpendapat sedemikian? Itu ialah justifikasi yang dikata kritis tadi. Kritis, okey. Dan pada masa yang sama, setiap perkara yang berlaku tu mesti ada impak, ada kesannya. Yang positif ataupun negatif cikgu. Ya, di situ dikata bernas. Kritis dan bernas. Baiklah, cikgu harap murid-murid pada hari ini dapat mempraktikkan teknik ini untuk membolehkan mereka memberi rumusan dengan baik. Ya. Dan pada hari ini Irfan pernah dengar tak 6 topik pemikiran di Bono? Pertama kali sebelum cikgu. Baru saya dengar hari ni bersama cikgu. Jadi hari ini kita tambah satu lagi ilmu. Boleh? Sebab apa Irfan? Kalau kita tengok, kita ada 4 orang murid dalam Google Meet. Tambah kita 2 dalam kelas ni. Jadi 6. Tapi cara kita berfikir tak sama. Betul, berbeza-beza. Ya. Mungkin seorang tu sangat kreatif. Mungkin seorang tu dia rasa macam tidak yakin. Atau seorang tu dia bertindak macam ketua. Macam ini boleh, ni tak boleh. Ada pula yang jenis mengikut cikgu. Ya, jadi itu semua dirangkumkan dalam teori pemikiran. Dia ada 6 topik tapi cikgu pilih 4 lah. Kita ada 4. Okey. Jadi ada warna dia mengikut teori topik pemikiran di Bono. Kalau yang individu yang suka berfikir positif, dia optimis, boleh cikgu. InsyaAllah saya boleh buat cikgu. Dia ialah orang yang memakai topi pemikiran kuning. Okey. Dia sangat fokus pada manfaat nilai. Kita boleh buat ni sebab dia ada nilai yang baik. Dan untuk topi yang kedua merah. Dia menunjukkan ekspresi diri dia. Sangat ekspresif. Kalau dia seronok, dia tunjukkan keseronokan, teruja. Kalau dia sedih, dia menangis. Ya, betul. Dia sangat ekspresif. Dia emosi. Dan kalau topi biru ni dia mengawal macam ketua, macam pengerusi tadi. Okey. Ini boleh, ni kita nak buat bila. Dia struktur. Dia pastikan semua dalam keadaan yang teratur cikgu. Betul. Dan satu lagi topi hijau. Okey, yang ni macam mana tadi pula, kita cikgu? dengar dah. Kreatif, dia nak pemimpin yang kreatif, yang inovatif. Itu topi hijau. Fokus pada kreativiti dan idea-idea baharu. Dan untuk murid yang dalam Google Meet, cikgu dah bagi mereka mengikut
kaedah pemikiran ini, ini dia. Okey. Baik, ada tugasannya. Ya, jadi setiap kali murid ini memberikan ujaran ketika merumus, dia mesti berada pada aras pemikiran tadilah. Ya. Hasan cikgu bagikan dia jadi ketua kumpulan. Baik. Dan sememangnya kalau ketua cikgu bagilah topi biru. Dia boleh mengawal, menyelia. Dan untuk Jannah, cikgu nampak dia tadi ada idea-idea kreatif kan. Cikgu bagi dia menggunakan topi hijau. Dan Alif cikgu bagi dia topi merah, dan Rushdina cikgu bagi dia berfikir secara topi kuning. Ya. Baik. Dan jadi cikgu harap murid-murid telah tahu sedikit sebanyak, dan kita akan nilailah nanti. Jadi apa tugasannya? Tugasannya cikgu akan tambah lagi debaran ni. Okey, boleh. Tambah Sebab cikgu lagi, tak cikgu. bagi terus tugasan. Cikgu kata cikgu putar dulu. Putar dulu. Okey. Kita tak tahu siapa yang kena. Baik. Kan? Irfan tak sabarlah cikgu. Betul-betul. Nak Jadi tengok. kita Ya. tengok ya. Kita putarkan di sini. Okey. Jadi anak-anak dalam Google Meet bersedia, cikgu tak tahu. Putaran akan berhenti pada tugasan topi merahkah, topi hijaukah, topi biru atau topi kuning. Baik. Semua bersedia. Okey. Baik, kita akan pergi ke... Abang Irfan pula yang berdebar sekarang ni. Okey. Okey, boleh mula? Boleh cikgu? Cikgu akan putar. Kita putarkan Jadi, dulu. murid-murid, 1, 2, 3. Ya, kita bersedia. Lajulah cikgu putarannya. Okey, warna apa? Warna apa? Topi mana satu? Warna kuning. Nampaknya kita dapat idea daripada... Siapa warna kuning tadi? Tadi warna Ingat tak? kuning. Siapa cikgu? Siapa tadi? Cuba angkat tangan warna kuning Dekat siapa? belakang dia ada bunga warna kuning. Okey, Siti. Ya, Siti Nur Rushdina. Jadi cikgu minta Abang Irfan bacakan apa arahannya. Boleh cikgu. Okey, arahannya berbunyi begini. Suasana dalam keluarga merupakan faktor yang boleh mendorong kepada pembentukan konsep kendiri seseorang. Bincangkan. Ya. Jadi walaupun dia kata bincangkan, dia kena rumuskan di situ. Rumuskan, okey. Apa daripada suasana dalam keluarga tu ke arah pembentukan konsep kendiri. Silakan Rushdina. Bila kita menyimpulkan ini pendapat murid, jadi Betul. tak ada betul ataupun salah. ya. Jadi kita raikan apa juga pendapat. Jadi cikgu boleh remove lah. Silakan. Mari kita dengar rumusannya. Baiklah, keluarga merupakan individu yang sangat rapat dengan kita. Suasana dalam keluarga akan memberikan kesan terhadap perkembangan seseorang individu sama ada fizikal ataupun mental. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dengan nilai murni seperti berdikari, berani dan bertanggungjawab. Jika suasana dalam keluarga harmoni dan penuh nilai kasih sayang, anak-anak akan membesar dengan baik dan pemikiran yang positif. Impaknya, generasi yang penyayang dan saling menghargai akan dapat dilahirkan. Lama. Terima kasih. Jadi pada masa ni Rushdina telah merumuskan dalam suasana keluarga yang penuh kasih sayang. Betul. Anak-anak dia sebenarnya akan menjadi lebih positif lah. Dari segi nilai, dari segi keyakinan. Okey cikgu, jawapan pun dah diberi. Ganjaran bagaimana pula? Kalau dah ada jawapan, mesti ada ganjaran. Betul. Untuk kali pertama, Okey. kita bagi 3 ganjaran. 3 ganjaran kepada Siti cikgu ya? Ya, betul. Okey. Cikgu, ni Kita kumpulan yang bagi- mana satu? Ini mesti cikgu nak kumpul ikut kumpulan. Okey. Jadi, kita tunggu sekejap 3 tu Rushdina punya. Baik. Kita akan gabung dalam kumpulan. Okey. Kalau macam tu kita Abang Irfan tunggu. nak simpan dulu. Simpan dulu. Siti punya kita simpan. Baik. Kerana ini dipanggil kumulatif. Menyumbang untuk Pulan. kumpulan. Okey, boleh cikgu. Jom kita teruskan dengan soalan Baik. yang seterusnya. Baik. Kita nak tambahkan debaran murid untuk soalan dan putaran seterusnya. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey, warna merah. Siapa tadi? Rasanya macam Topi Alif. merah. Siapa punya topi merah? Betul dengarku. Alif. Saya. Baik. Ya. Abang Irfan bacakan soalannya. Boleh. Belia harapan negara seharusnya tahu menggunakan media dengan bijak. Rumuskan. Betul tu. Media merupakan elemen sangat dekat dengan mereka. Saya setuju. Silakan Alif. Baiklah. Dalam era teknologi maklumat dan telekomunikasi, media merupakan salah satu medium yang sangat penting kerana hampir semua individu pada hari ini mempunyai alat peranti yang canggih untuk pelbagai tujuan. Sebagai seorang belia yang bertanggungjawab, belia mestilah tahu menggunakan media massa secara bijak. Belia tidak boleh menyalahgunakan media untuk tujuan penularan berita yang tidak pasti atau menimbulkan provokasi.
Media seharusnya digunakan untuk menyebarkan kebaikan, mengeksplorasi kegunaan internet untuk pembelajaran dan pengetahuan am serta dapat berkomunikasi tanpa mengira jarak dan waktu. Pendek kata, belia harapan negara seharusnya menjadi ikon media yang menonjolkan ciri-ciri positif dan menjadi contoh kepada belia yang lain. Baik, terima kasih. Tak pasti jangan kongsi. Betul. Jadi ini merupakan satu maklumat yang sangat penting kerana bukan saja belia, remaja dan warga berusia emas seperti cikgu juga sangat dekat dengan peranti. Dan ini merupakan satu ingatan kepada kita. Betul. Bila menggunakan peranti perlu sentiasa jaga apa tanggungjawab kita. Sebarkan hanya perkara yang pasti yang ada impak yang baik. Betul, cikgu. Okey, untuk Alif berapa ganjaran kita nak berikan? Untuk Alif pun kita kepadanya? bagi 3 juga. 3 juga. Okey, Abang 3. simpan dulu Ya. Jangan risau, nanti kita bagi. Dan kita boleh tanya lagi seorang ke? Boleh cikgu, Baik. semua boleh lagi. Kita cuba putaran seterusnya. Warna Okey, apa yang belum? siapa yang kena? Oh, merah Oops. lagi sekali. Tak apa, jangan risau Alif. Bukan Alif lagi, kita nak beri peluang kepada yang lain Okey, pula. cikgu buang dahulu berdebar Alif. Cuba Popular Alif. pula dia Saya pada kena hari lagi ini. sekali ke? Bukan. Okey. Dan kita cuba lagi sekali. Apa kata warna biru? Kan menarik juga warna biru kan? Ya. Oops. Oops. Hijau. Oh, kuning pun dah kena tadi. Kuning. Kita putar lagi, cikgu. Putar lagi. Okey, Okey. kita buang dahulu. Baik. Ya, dan kita ada beberapa soalan lagi. Kita cuba. Siapa yang belum? Okey. Jana Teruskan dan Hassan. debaran anda. Nampaknya dia suka pada Rushdina. Ya. Okey. Kita cuba lagi sekali. Kita buang dulu, cikgu. Okey. Kita buang sekali lagi. Harap-harap kali ini akan jatuh pada warna Merah ataupun biru. ya. Hijau, cikgu. Okey, tapi hijau. Ya. Hijau. Nampaknya dia mengelirukan cikgu ni. Hijau tapi dia keluar warna merah. Betul lah tu. Saya pun kongsi tadi, cikgu. Okey. Baik. Siapa hijau tadi? Siapa Saya hijau? cikgu. Lupa pula Okey, tiba-tiba. Jannah. Okey, Jannah. Baik, boleh Bacakan Ifan Abang bacakan? Irfan. Ya, silakan. Seorang belia perlu kreatif dan inovatif. Rumuskan. Kreatif dan inovatif. Ya. Soalannya yang ringkas, berikan pendapat anda. Okay. Daripada pernyataan ini, saya dapat rumuskan bahawa belia yang kreatif dan inovatif pasti akan memberikan banyak faedah kepada masyarakat sekelilingnya. Sebagaimana contohnya, seorang ketua kelas yang kreatif akan menguruskan keceriaan kelas secara praktikal dan ekonomik. Pemikiran kreatif dan inovatif ini biasanya akan mencetuskan pelbagai idea baharu yang memudahkan banyak pihak. Sebagai contohnya, aktiviti keceriaan kelas dapat dilaksanakan menggunakan bahan kitas semula seperti surat khabar dan botol kosong. Bahan-bahan tersebut boleh diwarnakan dan dibentuk menjadi bekas pensel, origami dan sebagainya. Perkara ini bukan sahaja dapat menjimatkan kos, malah dapat membuktikan bahawa seorang pemimpin haruslah kreatif dan berinovatif dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diamanahkan. Baik, terima kasih Jannah. Cukup panjang. Ingat tu, Cukup padat. sayembara puisi Ya. Irfan juga perlu mengambil kira dari segi kos. Betul. Mana yang boleh digunakan bahan-bahan kita semula boleh Kita diteruskan. Ya. Jadi ini merupakan perkara satu lagi tambahan maklumat untuk menjadi seorang yang produktif tidak semestinya menggunakan barangan yang mahal. Betul, cikgu. Boleh gunakan barang yang pernah ada dekat rumah, kita gunakan betul. kembali. Okey, cikgu. Jadi berapa ganjaran kepada Jannah dulu? Jana pun sama juga. 3 juga? 3 juga. Okey. Ya, semuanya menunjukkan potensi yang baik, dapat bertutur dan merumus dengan kita kata bernas. Bernas, cikgu. Nampaknya satu lagi ni mungkin boleh untuk Hassan. Betul, cikgu. Ya? Sebab kita rasa kita tak payah nak putar dah. Cikgu ambil je soalan. Ambil terus, cikgu, soalannya. Sekejap untuk Hassan. ya, untuk Hassan. Hassan sabar tau, Hassan. Sabar Hassan. Itu topi kuning, cikgu. Topi kuning kita buanglah Kita dulu. buang. Tinggal satu je. Okey. Jadi tinggal satu ni memang untuk Hassan lah ni. Ini awak yang punya. Ya, sekejap ya, kita putar sekejap. Putar kejap, boleh. Kita tengok apa soalan untuk Ni Hassan. Hassan berdebar dulu. Sangat istimewa ni Hassan. Satu je pusingan untuk Hassan. Tapi warnanya kuning, cikgu kan? Itu yang mengelirukan kita tadi, Irfan. Betul, cikgu. Okey, silakan Irfan. Keupayaan untuk memimpin merupakan elemen penting bagi pemimpin belia. Ulaskan. Sesuai untuk Hassan. Baiklah. Silakan Hassan. Upayaan untuk memimpin merupakan tunjang utama dalam diri seorang belia yang bakal mewarisi pucuk pimpinan negara. Dalam hal ini, belia mesti berupaya menyusun strategi,
mengawal tindakan dan mengawal selia proses kepimpinannya agar terus berada di landasan yang sepatutnya. Hal ini dikatakan demikian kerana keupayaan ini akan mendorong kepada 6 elemen kepimpinan utama seperti mempunyai visi yang jelas, keberanian, berintegriti, baik hati, mempunyai perancangan strategik yang mantap dan mempunyai fokus yang mendalam. Secara tidak langsung, kesemua ciri-ciri ini akan memudahkan seorang untuk memimpin dan mendapat kepercayaan orang yang dipimpinnya. Perlu Terima bijak kasih. mengurus, menyelia, memastikan semua yang disusun dengan strategik Betul. dapat berjalan dengan Lancar. Ya, kita Tahniah, boleh Hassan. beri tepukan untuk keempat-empat ni. Tahniah Kita beri semua. tepukan untuk mereka. Okey. Baik, kita boleh berikan berapa juga ganjaran untuk Sama. Hasan? 3 juga. Maknanya Baik. pusingan ini murid-murid dapat menunjukkan prestasi yang sangat bagus. Betul, cikgu. Dan kita tengok untuk aktiviti seterusnya. Okey. Kita akan ada beberapa aktiviti selepas ini. Baik, cikgu. Jadi kita boleh lihat di mana setiap belia pastinya perlukan unsur-unsur yang positif dalam diri supaya mereka dapat memimpin dengan lebih baik. Betul. Sama ada dalam kalangan mereka di sekolah maupun di rumah, cikgu. Ya. Jadi, kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Direct TV KPM untuk slot Bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi cikgu, untuk segmen kali ni kita nak buat apa pula? Katanya nak bagi kumpulan dulu. Betul. Tapi sebelum tu cikgu bagi tahulah. Ya. Slot kita ni cikgu namakan Wibawa Menyerlah Potensi Diri. Tadi dengan kewibawaan, keterampilan, barulah kita dapat menyerlahkan apa Potensi. juga kita punya kekuatan yang ada dalam diri. Itu dia kata potensi diri. Barulah cikgu bagikan murid kepada beberapa kumpulan. Jadi untuk slot yang seterusnya ini, murid akan dibagikan kepada 2 kumpulan, iaitu pertama kumpulan Wibawa, Wibawa. dan kedua kumpulan Cakna. Baik. Wibawa, Cakna. Cakna ialah prihatin. Ya. Dan mereka ada sampul tugasan. Okey, dah Tadi ada cikgu dah. dah putar. Baik. Sampul tu pada cikgu, murid akan memilih mengikut warna. Dan untuk aktiviti pada kali ini, murid akan sebelum mereka menuturkan ataupun mengujarkan rumusan mereka, perlu buat sedikit catatan pada aplikasi Jamboard. Okey. Jadi, dah bersedia murid-murid semua? Ya, tunjuk tanda 2 Senyum bagus. sikit nak tengok senyuman anda. Okey, manis semuanya. Okey, bagus. Dah bersedia murid-murid semua. Kita pun teruskan ya, Irfan. Boleh cikgu. Baiklah. Ini kumpulan pertama. Kumpulan Wibawa. Murid yang pertama ialah Muhammad Hassan dan ahli kumpulannya Nur Rushdina. Dah duduk sama dah, elok dah tu. Betul, cikgu, sebelah-sebelah, Sebelah-sebelah, ya. Dan kumpulan Cakna dianggotai oleh Putri Nurjana dan juga Alif Humaidi. Jadi mereka inilah yang akan bekerjasama dalam aplikasi Jamboard nanti untuk menuliskan tugasan yang diberi. Rumusan Jadi sekarang Irfan dah tahu bintang dan ganjaran nak letak pada cikgu, mana. tadi kita dah bagi kan tadi Ya. ada banyak ganjarannya. Kita nak letak dulu cikgu. Baik, Okey. sambil-sambil tu Boleh. Abang Irfan bolehlah meletakkan ganjaran dan cikgu teruskan kepada Sila, cikgu. tugasan seterusnya. Seperti yang cikgu sebutkan tadi Irfan, murid-murid ini akan diberikan tugasan mengikut sampul berwarna yang cikgu dah siapkan. Okey, murid-murid boleh tengok pada slide cikgu ada 3 warna sampul surat. Okey. Ada yang belum terbuka, ada yang dah terbuka dan ada yang dalamnya ada simbol A. Jadi itu semua merupakan sekadar lambang-lambang yang cikgu pilih untuk variasi sampul surat cikgu. Baiklah, kalau dah bersedia, kita nak mulakan kumpulan yang mana nak pilih sampul dahulu? Okey, Irfan rasa apa kata kita mulakan dengan kumpulan Wibawa cikgu? Silakan, mana Ya. siapa yang nak pilih? Ada 2 orang ahli. Ha. Kumpulan Wibawa Saya, tadi cikgu. siapa? Okey, Rushdina nak pilih cikgu. Rushdina. Ada 3 warna. Yang manakah pilihan Rushdina? Kumpulan kami ingin memilih warna merah. Warna Baiklah. merah.
sampul surat merah cikgu telah terjual. Kita tengok apa tugasan. Jadi tugasannya akan disiapkan dalam aplikasi Jamboard. Jadi apabila cikgu memaparkan tugasan, murid-murid kena buat catatan ya tugasan apa yang perlu mereka siapkan nanti. Baik. Jadi ini tugasan yang dipilih dalam sampul surat merah. Boleh Abang Irfan tolong bacakan? Boleh, cikgu. Jika anda pemimpin murid, bagaimanakah cara untuk anda memastikan murid mematuhi peraturan sekolah? Nyatakan dalam bentuk gurindam. Ya. Di sini cikgu sebenarnya nak beritahu kepada Irfan dan murid-murid yang sedang menonton dan dalam Google Meet, rumusan ini sebab kita aktiviti bertutur. Tidak semestinya dalam bentuk ujaran, dalam bentuk teks. Tetapi cikgu pelbagaikan, kita rumuskan dalam bentuk yang kreatif, iaitu memindahkannya ke dalam bentuk gurindam. Menariklah cikgu kan? Ya, itu akan ada unsur pembentangan cikgu kreatif. lepas ni? Ada. Yes. Nanti kita boleh dengar mereka bergurindam. Baik. Okey. Dan kita pilih, kita bagi kumpulan cakna. Cakna, nak pilih warna apa? Ada 2 lagi sampul yang belum terjual. Siapa Kuning ke wakil kumpulan hijau? cakna? Siapa nak pilih? Saya cikgu. Alif, sila. Ya, sila Alif. Alif nak warna apa? Kumpulan kami ingin memilih warna kuning. Warna kuning untuk kumpulan cakna. Ya, Abang Irfan boleh bacakan? Rumuskan persediaan belia dalam menangani isu penggunaan media sosial dalam bentuk pantun. Ni lagi menarik. Pantun. Ha. Maka persembahan untuk sayembara puisi kita macam dah ada wakilnya. Betul cikgu, kita ada wakil gurindam dan juga wakil pantun. Baik. Dan tugasan dah catat ya murid-murid dalam Google Meet cikgu. Baik, ini tugasan dah ada. Jadi, di mana mereka perlu membuat perbincangan, persiapan, cikgu minta murid-murid yang berada dalam Google Meet klik pautan yang diberikan untuk kita berada dalam aplikasi Jamboard. Kita tunggu di aplikasi Jamboard. Boleh cikgu. Baik. Jadi sekarang cikgu boleh buka dulu aplikasinya supaya kita dapat tonton sama-sama. Ya. Bagaimanakah perbincangan yang berlaku di antara keempat murid ini. Baik, kalau seperti yang cikgu tunjukkan ini, cikgu dah siapkan 2 slide pada aplikasi Jamboard yang kita dah tentukan kumpulan. Slide pertama untuk kumpulan wibawa. Jadi mereka akan menggunakan bagi murid-murid yang menonton dan juga Abang Irfan juga, murid-murid ini boleh menaipkan sama ada menggunakan kita kata nota pelekat. Nota pelekat. Tetapi nota pelekat ni kalau mereka buat macam pantun tadi, dia tak cantik lah, dia tak boleh nak turun bawah, dia sambung macam faham tu. cikgu. Yelah sebab kita kan mungkin ada 2 rangkap atau 4 betul. kan. Jadi murid-murid akan menggunakan untuk teks box, kotak teks ya. Kotak teks. Jadi kita tunggulah untuk murid-murid menaipkan rumusan masing-masing berdasarkan soalan yang diberi tadi dalam bentuk pertama gurindam dan juga dalam bentuk pantun. Jadi kita tunggulah kumpulan mana yang dah masuk ni. Dah ada ke cikgu? Kita lihat dulu. Baru ada satu rangkap. Pasang lilin di atas. Apa tu? Apa lagi sambungannya tu? Jadi ni kumpulan cakna dah. Baik. Okey. Jadi sambil-sambil kita tunggu ni, kita tengok okey, cikgu bagi sedikit idea kepada kumpulan wibawa kita, kalau boleh tulisan tu dalam warna putih warna putih. So cikgu tak nampak, baru nampak nanti. Okey, kalau murid-murid boleh tolong tukarkan warna, jadikan warna putih. Okey, kat mana warna dia ya? Ya. Cikgu pun kadang-kadang terlupa juga. Tak apa cikgu, kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Okey, murid-murid, di sini. Cikgu terlupa tadi. Jadi kita boleh putih. warna kuning. Rasanya boleh nampak warna kuning ni. Besarkan sedikit. Boleh. Dan macam ni kan contohnya. Cikgu, kalau kita letak warna putih boleh? Boleh, warna putih. Kita pilih warna putih. Lebih terang. Betul. Dan mungkin tak dapat nak type dengan cantik, kita boleh panjangkan ke tepi supaya dapat ditulis dengan kemas. Ya. Baik, sekarang ni kita berikan masa kepada keempat-empat murid kita untuk menuliskan jawapan mereka untuk gurindam dan juga pantun. Betul. Kalau gurindam tu untuk kumpulan wibawa cikgu Ya. Dan pantun bagi kumpulan cakna. Jadi sementara kita tunggu untuk maklumat tambahan kepada murid-murid yang sedang menonton dan juga Irfan, ada beza antara gurindam dan juga pantun. Macam mana cikgu? Adakah dari segi bunyinya ataupun dari segi bahasa? Pertama, dari segi bunyinya memang jelas sebab gurindam ini kita nyanyikan. Nyanyikan. Tu cikgu kata kita nak dengar suara murid-murid. Dia nyanyikan, kemudian dia disusun dalam
satu rangkap tu dua baris, Oh, baris. okey. Dan sebenarnya gurindam ini ada tujuan bagi masyarakat terdahulu. Gurindam berfungsi untuk memberi nasihat. Nasihat ataupun pengajaran cikgu Ya, nasihat, pengajaran kepada masyarakat sekeliling sebab dahulu ini merupakan sumber utama bagi sastra lisan. Cikgu, mungkin boleh cikgu berikan contoh bagaimana lagu Gurindam itu bunyinya bagaimana? Oh, gurindam. Oh, cikgu kena menyanyi ni. Kenalah Irfan. cikgu, belanjalah sikit. Okey, boleh. Kalau cikgu Okey. selalu dalam kelas ambil langkah selamat, cikgu Aha. guna lagu Gurindam Jiwa saja. Gurindam jiwa macam mana cikgu? Gurindam Jiwa. Pernah lihat ataupun tonton filem Melayu Seri Mersing? Cikgu, tiba-tiba saya lupa. Ah, Bukan tiba apa lupa. sebab nak dengar suara cikgu je. Okey, cikgu cuba nyanyikan untuk Boleh. dua baris yang pertama. Okey, silakan cikgu. Tapi bila cikgu dah guna lagu ni, murid-murid tak boleh guna lagu ni. Tak Sudah. acik. Kita pakai lagu lain. Ya, cikgu bagi contoh. Contohnya, cikgu. Cikgu rasa ini yang mula-mula kot. Cikgu pun tiba-tiba terlupa Ingat cikgu? Okey. Jika masalah segera ditangani, suasana sekolah terjamin harmoni. Ewa. Jika peraturan selalu diamal, dikurang satu perkataan, nescaya tingkah laku dapat dikawal. Jadi kat Okey. sini dia kurang satu perkataan, kita tak boleh nak lagukan. Oh, kena tambah lagi satu perkataan. Ya, tapi untuk cikgu tak boleh bagi ganjaran sebab suara cikgu bukan penyanyi. Okey, tak apa cikgu. Cikgu memberikan contoh. Okey, murid-murid, bagaimana kumpulan wibawa? Dah bersedia atau belum? Dah? Ya. Okey, Hasan angguk. Regina pun dah angguk. Dia siapa yang nak nyanyikan Gurindam tu? Baik, sekejap kita Okey. tengok. Oh, kumpulan sebelah dah. Wow. Cikgu bantu dia. Okey, Jarakkan sikit. jarakkan sikit. Panjang ni cikgu, berapa rangkap ni? Berapa rangkap ditulisnya ni? 1, 2, 3, 4. Ini 8 jadi cikgu. sajak dia. Betul ke tu pantun tu? Pantun sepatutnya kejap ya. Dia satu rangkap 4 Ke dia empat-empat? Ya. Betul. Hai, Baik. suspend je. Ini Okey. dah melebihi kita punya sasaran. Ya ke, cikgu? dia boleh Baguslah. 3. Sangat bagus. Mungkin mereka dah dapat idea kreatif lah tadi. Betul, cikgu. Baik, kita nak dengar yang mana satu? Kita Irfan nak dengar yang mulakan mana? dengan Gurindam dulu cikgu. Okey, Gurindam. Kumpulan wibawa. Anda Kenapa telah tersenyum bersedia? tu Hasan? Hasan dahulu nampaknya ni. Hasan ke Alif? Kumpulan wibawa siapa tadi? Hasan dengan Regina cikgu. Ya. Dah bersedia? Sudah cikgu. Okey. Okey. Jom kita dengarkan. Hasan akan mulakan dahulu. Jadi baiklah, gurindam yang kami akan bawakan adalah gurindam Pak Kaduk. Pak Kaduk. Oh, ya. Ada irama dia sebenarnya. Ambil daripada seluka Pak Kaduk. Jika peraturan selalu diamal, nescaya tingkah laku dapat dikawal. Jika masalah segera ditangani, suasana sekolah terjamin harmoni. Ewa. Itu cikgu beritahu. Kan? Ya, untuk gurindam ni kena nyanyikan. Ada banyak lagu juga cikgu kan? Boleh apa-apa juga lagu yang tradisional lah. Kalau tadi cikgu lagu Jiwa, Gurindam Ya, Jiwa. Yang Gurindam ini Jiwa. lagu Pak Kaduk. Seloka Pak Kaduk. Okey, tahniah. okey. Jadi ini Bagus, antara lah. kreativiti untuk mereka ketika membuat pembentangan. Tidak semestinya membentang secara menuturkan bersahaja. Boleh dilagukan. Betul, cikgu. Boleh dipersembahkan dalam bentuk pantun. Jadi kita tunggu kumpulan yang pertama ni tadi cikgu dah dengar. Suara dia sedap. Sedap cikgu. Boleh kita bagi berapa ganjaran agak-agak ni? Cikgu pilihlah berapa nak bagi. Kita naikkan sikit lah. Okey. Kita bagi 4 ganjaran. 4 ganjaran. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan dari segi maksud Gurindam tu macam mana? Ya. Untuk gurindam seperti yang cikgu sebut tadi, dia memberi nasihat. Maka kat sini dia kata, jika peraturan selalu diamal, nescaya tingkah laku dapat dikawal. Tugasan mereka tadilah sebagai pemimpin murid. Macam mana membantu murid untuk menjaga peraturan sekolah. Maknanya peraturan itu kena diamalkan. Contoh peraturan di sekolah seperti yang kita lihat, memakai uniform lengkap. Betul. Kalau uniform lengkap di sekolah kami, selain yang lelaki lah yang bertali leher dan juga memakai songkok merupakan uniform sekolah. Itu contohnya cikgu. Kemudian menepati masa. Masuk sekolah pukul berapa? 7 pagi dah ada di
Dalam tapak pagar. perhimpunan. Tapak perhimpunan. Okey. Jadi itulah peraturan. Kalau itu contoh peraturan dapat diamalkan, maka tingkah laku di sekolah tu dapat dikawal. Baik, cikgu. Okey, itu untuk Gurindam. Terima kasih kumpulan wibawa tahniah. Jom kita pergi pula ke kumpulan yang kedua, iaitu kumpulan Cakna. Kita kumpulan Cakna ada pantun. Tapi sebab kita ada 2 orang murid, daripada 3 rangkap ni kita bagi Pilih mereka 2. baca seorang satu rangkap. Seorang satu rangkap. Boleh, cikgu? Ya. Silakan, siapa nak mula? Alif ke Jannah? Saya cikgu. Silakan. Okey, cikgu bagi terang sikit. Pastikan diri ada didikan agar menjadi orang berguna. Etika bermedia mestilah diterapkan. Ukhuwah nanti indah pasti terjaga. Wah, okey. Terima kasih. Teruskan. Anak muda selalu berjaga, menyebar cerita jangan melulu. Kesahihan berita perlu diperiksa. Sebelum berkongsi, fikirlah dahulu. Dengar tu. Fikir dulu sebelum berkongsi tau. Ya, betul, maknanya kita mesti sampaikan yang benar-benar pasti. Pasti sahaja. Jadi untuk pantun, kalau tadi cikgu sebut, Gurindam dia 2 baris, 2 baris. Pantun dia ada 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat, 8 dan seterusnya. Namun ciri-ciri yang cikgu tengok di sini, betul lah dia pantun kerana rima akhirnya dia A, B, A, B. Maknanya baris pertama rima akhirnya sama dengan baris ketiga. Didikan diterapkan. Begitu juga baris kedua dan keempat. Rima akhirnya suku kata terakhir sama. Berguna terjaga. Dia kalau cantiknya lagi ga dengan ga, na dengan na. Tapi boleh juga cikgu. Ya, yang ni boleh. Ya, Cikgu nak tanya, sebab dalam ayat yang terakhir tu cikgu, ukhuwah nanti indah pasti terjaga. Ada 5 patah perkataan. Itulah cikgu kira tadi. Dia cantiknya 4 perkataan sebab kita nak mengujarkannya tu macam senang patah-patahnya. Namun kalau macam ini, kita kata dia kuranglah cantik dari segi puitisnya. Kita boleh buang ukhuwah nanti pasti terjaga. Oh, kita buang kata indah tu. Ya, ukhuwah indah pasti terjaga. Boleh juga. Ya. Okey, terima kasih Alif, tahniah. Okey, bagaimana pula dengan Jannah, cikgu? Ya, satu lagi rangkap untuk Jannah ya. Silakan. Dia dah baca cikgu tadi? Oh, dah baca dah? dah? Baca dah. Kita cikgu. lihat bagaimana prestasinya cikgu. Ya, prestasinya. Kalau tadi bila kita kata membacakan pantun mesti jelas patah-patahnya, tak boleh terlalu laju. Betul. Dia mesti ada intonasi. Cikgu lihat kedua-dua Alif dan juga Jannah dapat mengujarkan pantun tadi ada intonasi, tidak terlalu laju, tidak terlalu lambat. Sama, kita bagi 4 juga ganjaran. Baik, 4 ganjaran kepada kumpulan Cakna. 1, 2, 3, 4. Okey, tahniah semua. Nampaknya kumpulan wibawa dan juga Cakna berjaya menyiapkan tugasan cikgu. Ya. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami untuk slot menengah atas Direct TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Direct TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Latifah di sini tentang bahasa Melayu tingkatan 4, iaitu kita nak jadikan belik ini harapan negara. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini kita nak bincang tentang apa pula? Baiklah, Irfan dan juga murid-murid yang berada dalam Google Meet, kita dah bincangkan tadi wibawa, dia punya potensi diri. Jadi kita dah sampai kepada penghujung, kita nak lihat potensi belia ya yang telah dapat kita sampaikan dalam maklumat-maklumat tadi. Kita tengok apa lagi yang dapat kita rumuskan daripada tajuk pada hari ini. Dan untuk aktiviti bagi slot ini, kita nak dengar beberapa orang murid merumus hasil pembelajaran yang telah mereka peroleh pada hari ini, dan cikgu akan sampaikan beberapa tip berbantukan bahan video dan panduan yang akan cikgu berikan, dan akhirnya kita akan buat penilaian bilik darjah secara keseluruhan. Dan kita mula dengan rumusan murid dahulu. Boleh Irfan? cikgu?
Baiklah, cikgu beri pilihan kepada murid-murid dalam Google Meet. Siapa yang bersedia untuk mewakili rakan dalam Google Meet untuk memberikan rumusan pembelajaran? Mana pemimpin tadi? Silakan. Siapa nak berikan rumusan? Ya, Hasan. Silakan Hasan. Tahniah untuk Hasan. Baiklah. Rumusan yang dapat saya beri hasil daripada pembelajaran pada hari ini ialah mengenai topik kepimpinan, iaitu belia harapan negara. Sangat bermanfaat untuk kami semua. Ilmu yang diperoleh pada hari ini boleh dijadikan panduan untuk kami membina potensi diri sebagai persediaan untuk menjadi seorang pemimpin pada masa hadapan. Ya, Terima apa kasih, yang telah Hasan. dibincangkan tadi merupakan persediaan untuk mereka. Tahniah Hasan. Dan seorang lagi mungkin? Boleh cikgu, tak ada masalah. Silakan. Siapa nak sampaikan? Siti Nurusdina. Siti Nurusdina. Silakan. Apa yang dapat saya peroleh daripada sesi pembelajaran pada hari ini ialah setiap belia mempunyai citra pemikiran yang berbeza dalam menganggapi potensi diri belia seperti yang telah diterangkan oleh cikgu sebentar tadi melalui 6 topik pemikiran di Bono. Namun, pada hari ini dapat saya rumuskan bahawa seseorang pemimpin perlulah mempunyai ciri-ciri positif seperti yang telah kita pelajari tadi, misalnya berintegriti, amanah, berani dan kreatif. Sesungguhnya, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Ya, pemuda harapan negara, pemudi tiang negara. Baik, sebab ini cikgu. semua berkaitan dengan belia pada hari ini. Dan seperti yang telah dirumuskan oleh murid berdua tadi, sebenarnya apa yang telah dipelajari hari ini merupakan intipati yang dapat mereka praktikkan sebagai pemimpin pelajar di sekolah. Kalau Irfan tengok Hasan yang berbaju warna ungu merupakan salah seorang pembimbing rakan sebaya di sekolah. Betul, yang cikgu. selalu Di atas. berinteraksi dengan kawan-kawan. Begitu juga yang jadi pengawas yang bertudung kuning air, Rosdina. Tetapi untuk Jana dan juga Alif, mungkin mereka menjadi ketua kelas, ketua di asrama. Jadi ini merupakan cara untuk mereka mempraktikkan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Betul cikgu. Okey, itulah dia rumusan daripada murid-murid cikgu tentang topik kita hari ini, belia harapan negara. Dan sekarang ni katanya cikgu ada satu paparan video yang dikongsikan. Ya, kalau cikgu dah bawakan 4 orang pelajar daripada sekolah cikgu, kita nak dengar pula wakil daripada pentadbir di sekolah kami, apakah pandangannya tentang potensi belia. Silakan kita tonton. Jom kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Nur Salihah binti Abdul Ghani, penolong kanan pentadbiran dari SMK Agama Johor Bahru. Bagi topik potensi diri yang perlu ada dalam diri belia, saya berpendapat bahawa belia ini mestilah seorang yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Beliau mestilah berupaya untuk memimpin dan juga bijak membuat keputusan. Assalamualaikum. Kalangan belia juga perlu menggilak potensi mereka dari sudut kreativiti. Seorang pemimpin belia perlu kreatif kerana mereka sepatutnya mampu dan berupaya dan boleh untuk mencetuskan idea-idea baru atau menambah baik idea-idea lama menjadi satu inovasi yang baru. Pada pendapat saya, seorang belia juga mesti mempunyai sifat keprihatinan yang tinggi. Beliau sepatutnya sangat sensitif dengan isu-isu dan juga keprihatinan dalam nilai dan budaya di mana dia ditempatkan. Baik, terima kasih Puan Nur Salihah dari SMK Agama Johor Bahru, Johor. Nampaknya intipati yang sangat tepat cikgu, di mana seorang belia ini pasti ada unsur-unsur positif dan juga keterampilan itu perlu dibawa ke mana-mana sahaja. Betul, ya. Pendek kata, ciri-ciri ini merupakan elemen-elemen penting yang kita sebutkan juga sebagai kemahiran insaniah. Bagaimana mereka menangani masalah yang mereka mungkin hadapi, tempuhi, bagaimana mereka menanggapi itu dengan kepelbagaian citra seperti yang disebut oleh Rusdina tadi. Pelbagai citra pemikiran. Ada yang seperti topi merah, topi kuning, topi hijau, biru, dan ada 2 lagi cikgu tak sebut, topi hitam dan putih. Baik, cikgu. Jadi cikgu tambahkan lagi seperti yang telah disebutkan oleh Puan Nur Salihah sebentar tadi, keprihatinan dan kepimpinan. Cikgu tambah 5 lagi tip 5 lagi? bagaimana untuk Makin banyak. pembangunan diri. Yang pertama, tingkatkan kemahiran sosial. Bagaimana cikgu caranya? Macam contoh kita nak bercakap, seperti kita bercakap pada hari ini, cikgu dan Irfan,
Irfan tadi pemimpin persatuan cikgu kan? Betul. Bagaimana nak sampaikan kepada ahli persatuan? Dengan cara okey. mengambil kira minat yang berbeza. Itulah kemahiran bersosial. Bercakap dengan rakan sebaya, bercakap dengan guru, itu merupakan kemahiran yang perlu semua orang ada. Ya? Betul, cikgu. Kedua, perlu memupuk nilai murni. Macam mana caranya? Hadir pergi bengkel, pergi kursus supaya kita dapat menambah nilai tambah dalam diri. Dan amalkan gaya hidup sihat. Untuk jadi belia yang sihat, kena makan yang mengikut gizi seimbang. Betul. Beriadah, Cukup bersenam. nutriennya, Ya. Dan pada masa yang sama, kita perlu adakan jaringan dan jalinan. Bukan kawan sekelas saja. Sesama Kawan siapa kelas lagi, sebelah. cikgu? Kawan kelas sebelah, kawan sekolah lain. Betul. Dan di sekolah kita sebenarnya ada program jaringan dan jalinan untuk menggalakkan murid-murid ini meningkatkan kemahiran bersosial dan juga pelbagai nilai untuk potensi diri mereka. Berinteraksi dengan orang luar sekolah. Betul. Ya. Dan yang kelima, pembangunan ilmu yang seimbang. Makna seimbang, kalau contoh Alif dia minat bersukan, dia merupakan atlet di sekolah, dia perlu juga ada ilmu cara bercakap yang betul. Okey. Kita seimbangkan dia. Berlari tak kena bercakap, Betul. tapi bila di dalam kelas bahasa Melayu cikgu, kena buat pembentangan. Jadi ini merupakan ilmu yang seimbang. Dan cikgu harap 5 tip ini dapat membantu murid-murid untuk membina bagaimana kita katakan pembangunan diri itu sendiri. Dah banyak sebenarnya perkongsian oleh Cikgu Latifah tentang bagaimana seorang murid itu ataupun belia perlu ikut supaya dapat menjadi seorang yang lebih baik untuk negara Malaysia. Jadi cikgu, sebagai rumusannya, bagaimanakah cikgu boleh berikan intipati tentang topik kita hari ini? Baiklah Irfan dan juga murid-murid yang berada dalam Google Meet yang sedang menonton, tajuk pada hari ini sebenarnya sangat signifikan dengan murid-murid dan juga Irfan juga yang masih lagi dalam kategori belia yang sangat produktif, yang perlu inovatif dan kreatif dalam menyampaikan apa juga tugasan itu. Jadi ambillah intipati perbincangan pada hari ini supaya kalau jadi ketua, ketua yang tak malu bila bercakap. Boleh bagi arahan kepada tadi, kita nak buat aktiviti persatuan, jangan malu kat depan. Kena yakin, kemudian kena kreatif bagaimana untuk menyampaikan, kerana semua nilai itu sangat penting kerana kita perlu melaksanakan kehidupan selepas waktu persekolahan itu. Kita jumpa macam-macam lagi. Betul, saya setuju cikgu. Okey, dan katanya kita ada tugasan untuk murid, betul ke cikgu? Betul, sudah pasti. Ya. Apa tugasannya? Kalau hari ini kita dah bercakap, cikgu dah dengar murid-murid boleh merumus. Biasanya cikgu akan bagikan tugasan pengukuhan ataupun pengayaan. Mereka perlu tambah lagi bacaan luas, penerokaan, boleh guna capaian internet di sekolah ataupun di rumah. Cikgu minta mereka perkenalkan potensi diri mereka dalam video resume tentang diri. Oh, okey. Di situlah ada kena tunjukkan potensi masing-masing. Ya. Orang kata bahasa mudah, jual diri anda. Betul. Dalam istilah kerjaya disebut pitching. Betul cikgu, pitching. Bagaimana kita nak menonjolkan potensi diri dalam tempoh masa mungkin 3 minit? Betul. Rangkumkan semua yang pernah anda buat sebelum ni dalam video tersebut. Betul. Okey cikgu, bagaimana dengan prestasi murid-murid cikgu dari SMK Agama Johor Bahru? Kalau kita tengok daripada aktiviti pertama, mereka dah dengan debaran putaran roda tadi, mereka dapat menjawab dengan baik. Kemudian sampul-sampul pun merupakan kita kata kejutan dan suspen. Mereka jawab dengan baik dan rumusan juga menunjukkan satu keupayaan mereka untuk memahami dan menanggapi isu kita hari ini, Belia Harapan Negara. Mereka dapat merumus. Dan ini cikgu sangat berpuas hati. Puas hati cikgu? Alhamdulillah. Selain cikgu nak bagi 5 ganjaran, selalu kalau dekat sekolah, ingat lagi cikgu selalu bagi tepukan wow. Ingat tak? Ingat tak murid-murid? Tepukan wow macam mana? Baik, kita sama-sama. Oh, ada caranya. Okey, sila cikgu. Jadi cikgu akan kata, kita beri tepukan wow. Okey, sama-sama. Okey, Irfan. Okey, boleh? 1, 2, mula. Wow. Okey, tahniah semua. Ini menunjukkan prestasi anda cukup cemerlang bersama Cikgu Latifah hari ini. Dan di manakah cikgu murid-murid di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan? Baiklah Irfan dan murid-murid sedang menonton, dapatkan maklumat berdasarkan apa yang telah dipelajari tadi.
murid-murid boleh pergi ke Pelantar Delima KPM. Baik, terima kasih Cikgu Latifah kerana bersama Irfan hari ini kongsikan tentang Belia Harapan Negara untuk slot menengah atas Bahasa Melayu. Tetapi Cikgu, apa kata saya Cikgu ke depan dulu? Sebab katanya sekarang ni sebelum kita berpisah, Cikgu nak ajak saya untuk mendeklamasikan sajak. Betul ke Cikgu? Pengerusi Persatuan Cikgu mestilah tahu mendeklamasi sajak. Betul lah tu. Jadi apa kata, jom kita mulakan dengan tajuknya Denyut Jantung Belia. Silakan anak muda. Wahai anak belia, harapan bangsa bangkitlah. Teruskan berjuang. Tegapkan langkah demi langkah. Singkirkan kemalasan. Raih kejayaan. Wahai anak belia, pelapis pimpinan negara, pandanglah ke hadapan, jangan kau leka. Teroka titik pembakar semangat, genggam azimat. Anak belia, sejuta tinta gemilang dilakar, dicorak aneka warna. Gemilang bersinar kelak seantero dunia, namamu disebut bak pahlawan. Duhai anak belia, kau kebanggaan watan. Kelak tersohor namamu, bangsamu dilupa jangan. Jadilah tonggak negara dengan denyut jantung perwira, membela Nusa Pertiwi dengan gagah perkasa. Duhai anak belia, di sini denyut jantungmu, nadi Nusa dan bangsa.